Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Ustaz nak kongsikan satu pengalaman Ustaz lah. Dalam Ustaz buat rawatan pada tahun tak silapnya tahun 2000 lah. Okay, ada satu perempuan dia datang jumpa Ustaz di klinik Ustaz, di pusat rawatan Ustaz di Pulau Melaka, di Kota Baru. Dia datang ni dalam keadaan sugul. Ustaz tengoklah dia pakai tudung labuh dan sugul. Jadi Ustaz ingatkan dia masalah biasa. Bila Ustaz interview dia tu, baru dia cerita yang dia ni Kristian, bukan Islam. Ustaz terkejut. Macam mana boleh jadi gini? Ustaz tanya, kenapa jadi gini? Dia kata, Ustaz dulu dah 2-3 tahun lepas dia ni adalah seorang hafizah lah, menghafal Quran dan pernah syahadat tu. Dia pernah syahadat dan alhamdulillah dia dari segi penghafalan Quran itu memang bagus. Satu hari dia cerita, dia pergi ke Pontian. Dia pergi ke bukan ke Pontian. Dia berjalan di satu tempat tu dia kata pasar malam, datang satu perempuan Cina, tepuk bahu kiri dia. Tiba-tiba dia rasa macam mamai gitu dan dia ikut je perempuan tu. Cuma dia tahu dia ikut perempuan tu dan perempuan tu bawa pergi ke satu gereja di sebuah gereja di Johor Bahru. Jadi dia tak mention lah, tak beritahu pada Ustaz gereja kat mana, cuma dia beritahu Johor Bahru. Jadi dia terus masuk ke dalam gereja tu dan perempuan tu bagi keluar satu padri tu bagi air dalam satu gelas. Dan Ustaz rasalah air itu adalah air yang dikatakan dalam orang Kristian, dia kata holy water lah. Jadi dia minum. Bila dia minum tu dia rasa semacam. Dan bila dia balik ke rumah dia tu, dia rasa rindu sangat nak pergi ke hari-hari nak pergi ke tempat gereja tersebut lah. Jadi dalam masa seminggu dia pergi kemudian dia kontak perempuan tu, dia pergi ke gereja di Johor Bahru tu. Kemudian pagi tu keluar, ajak dia masuk dalam satu bilik, dan bilik tu ada satu tong besar lah, ada air dah penuh dalam tu. Jadi pagi tu suruh dia masuk dalam tong tersebut. Jadi perempuan tu dia beritahu pada Ustaz, dia terus masuk dalam, dia naik kursi, terus masuk dalam. Maksudnya masuk tu merendam dalam. Maksud dia habis kepala dia. Dia menyelam, dia bangun saja tu dia terasa satu benda keluar dari badan dia dan satu cahaya putih keluar dari badan dia. Selepas tu tuan-tuan, Ustaz beritahu lah, tu Ustaz sedih lah bila dia cerita, Ustaz sedih lah. Dia beritahu start mula daripada itu tu dia dah tak boleh dah. Nak baca Fatihah tak boleh, nak baca Qul Huwallah tak boleh, dan habis semua apa yang dia hafal tu hilang 100%. Inilah tuan-tuan, dia beritahu pada Ustaz, dia kata saya dah berubatkan kata-kata tempat, jumpa Ustaz ni, jumpa Ustaz, semua tak dapat. Bahkan dia pernah jumpa satu padri yang dah masuk Islam, cuba ubati dia tak dapat juga. Hari tu dia datang jumpa Ustaz. Jadi Ustaz beritahu pada ayah dia, kita cubalah, ni ada satu benda yang baru. Biasa Ustaz ni rawat orang kena sukan, orang kena santau, kena sihir, ada gangguan jin apa semua, tapi ini ada satu benda yang baru. Jadi Ustaz tawakal saya pada Allah Taala, serah pada Allah Taala. Jadi Ustaz buat rawatan, Ustaz cuma beritahu dia kalau boleh biar dia datang 2-3 hari sekali datang jumpa Ustaz lah. Jadi dia patuh, dia datang. Setiap kali dia datang jumpa Ustaz tu, Ustaz bagi air dia tak boleh minum. Dia menggigil sampai air tu tumpah, langsung tak boleh minum. Inilah dia. Jadi satu perkara yang luar biasalah. Dan Ustaz dia suruh dia baca Fatihah. Dia tak boleh tegak-gagap. Cuma bila sampai kepada Qul Huwallah tu, langsung dia tak boleh baca. Bila sampai satu ayat atau satu surah yang melibatkan tentang keesaan Allah Taala, memang dia tak boleh baca dah. Menggigil sampai pucat-pucat. Jadi satu hari ayah dia datang jumpa Ustaz personal. Dia beritahu Ustaz lah. Dia kata anak saya ni pelik, Ustaz kata. Waktu maghrib dia akan tutup semua pintu. Dia buka tingkap, dia tutup pintu bilik tapi buka tingkap. Dan waktu tu dia akan menangis. Dari satu hari tu benda ni berlaku beberapa bulan. Dari satu hari saya rasa sangsi lah. Saya pun tebuk dinding, saya tengok apa yang berlaku yang amat mengejutkan lagi ialah dia melukakan tangan dia, guna pisau. Saya nampak dia guna pisau, dia guna gigi tangan dia, dan kemudian dia hisap darah dia sendiri.
Dia gigi tangan dia hisap darah. Dia isi gigi tangan dia hisap darah sendiri. Jadi bila saya tanya dia, kenapa awak hisap darah? Dia tak hisap. Dia hisap. Cuma dia kata, bila dia gigi darah tu, ada satu lembaga hitam masuk dalam kamar dia dan terus hisap darah. Sebenarnya ayah dia nampak dia hisap darah. Mungkin dia kata mungkin lah benda tu, lembaga tu masuk dalam badan dia dan terus menghisap darah dia. Jadi ini satu cabaran bagi ustaz lah membuat rawatan ni. Jadi kebiasaan kalau pesakit datang, ustaz akan charge RM20, RM30, RM50 lah kan. Tapi untuk ni melibatkan agama ni, ustaz tak ada charge lah, ustaz tak charge. Ustaz beritahu pada staff ustaz jangan charge tak orang ni. Jadi ustaz buat lebih kurang, tuan-tuan tahu tak berapa lama ustaz buat? Lebih kurang 6 bulan, 7 bulan. Akhir sekali kita buat sembahyang hajat, staf ustaz buat sembahyang hajat, ustaz ni buat sembahyang hajat kan. Dan akhir sekali dia datang tu, dia rela hati nak minum air. Walaupun air tu tumpah dan walaupun sikit dia akan minum. Bila dia minum tu semua terus dia akan muntah. Jadi situlah tuan-tuan, daripada sikit daripada minum, lama-lama makin banyak. Alhamdulillah tuan semua, seminggu sebelum bulan puasa pada tahun 2001 dan semua, 2001 sebelum bulan puasa tu, dia dapat baca Fatihah dan dia dapat baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Inilah yang ustaz rasa seronok. Kemudian tuan-tuan semua, apa yang berlaku? Okey, bulan puasa dia datang jumpa ustaz, dia dapat berpuasa dan dia dapat melakukan ibadat seperti biasa. Cuma dia tidak dapat mendapat balik hafalan-hafalan yang dia tertinggal. Hari ini tuan-tuan semua, alhamdulillah. Jadi ustaz rasa bersyukur. Ya, cuma ustaz nak pesan pada anda semua sekali, pada muslimah kita dan para hafizah, kalau anda berjalan di mana-mana, hati-hati sikit. Bila ada orang tepuk anda, ada orang pegang anda, ada orang bagi makan makanan ataupun minuman, harus berhati-hatilah. Sebab perkara ni berlaku pada orang yang hafizah berlaku. Apatah lagi kalau orang yang biasa. Orang biasa yang tidak ada apa-apa tidak ada amalan, tidak apa. Ini hafizah pun boleh terjadi apatah orang biasa. Inilah ustaz nak bagi pesanan lah. Sebab tu selalu biasanya ustaz akan pesan pada anak-anak ustaz, pada murid-murid ustaz, pada kawan-kawan ustaz, kalau nak keluar berjalan, bacalah doa. Bacalah bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil azim, dan baca surah ni 3 kali untuk menghindarkan ketakutan dalam hati kita, iaitu suratul Quraisy, iaitu ila fi Quraisyin ila fi rihlatasy syita'i was-sayf sampai habis. Baca 3 kali dan bacalah ayat kursi 3 kali. Jadi sering ustaz beritahu pada murid-murid ustaz ataupun pada kawan-kawan ataupun pesakit-pesakit ustaz. Jadi di sinilah ustaz nak seru kepada anda semua, janganlah terjadi seperti itu lagi lah ustaz. Kita rasa sedih, rasa risau tentang apa yang berlaku pada wanita tersebut. Dan berita gembira tuan semua, pada tahun lepas ustaz balik raya haji. Pergi korban di Kota Baru. Sebuah kereta berhenti di depan rumah ustaz di Kota Baru. Keluar ada wanita tersebut. Dia keluar bersama dengan anak dia 3 orang, dia dah kahwin, dia dapat anak dah. Sekarang ni dia berada di Penang. Jadi ini satu berita gembira lah. Jadi ustaz seru pada anda semua. Dan hati-hatilah bila anda keluar dari rumah kita. Sekarang ini zaman fitnah, zaman kemungkaran berlaku. Pada sesiapa akan berlaku. Apatah lagi pada orang yang macam kita yang tidak ada apa-apa. Orang hafizah, orang alim pun berlaku, apatah lagi dengan orang yang macam kita. InsyaAllah kita jumpa lagi di dalam episod-episod lain. InsyaAllah kita Ustaz sempat akan berkongsikan banyak lagi pengalaman Ustaz dalam bidang rawatan Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.